Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, saya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Selasa yang kedua anjuran surah Jumaat An-Naim seksyen 5 Wangsa Maju menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jun, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 222, fatwa mufti kerajaan Johor, mufti yang lama dahulu, iaitu Datuk Said Sheikh Alawi bin Tahir Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Dalam fatwa beliau dari tahun 1936 hingga 1961 Masihi yang dikumpulkan oleh Jabatan Kuasa Lujnah Fatwa Jabatan Mufti Negeri Johor. Ini berkaitan tentang masalah kenduri arwah ataupun tahlil arwah. Jadi kenduri atau tahlil arwah ini ada dua elemen yang utama, iaitu elemen memberi makan dan elemen berzikir. Iaitu datangnya nama tahlil, datangnya nama kenduri itu sebab ada elemen makan. Jadi ada ketetapan hukum yang berbeza berdasarkan apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan kenduri arwah tersebut. Ada yang disebutkan sebagai bid'ah yang munkarah, perkara baru yang munkar, bila mana ada elemen misalnya tetamu itu menunggu-nunggu tuan rumah supaya menghidangkan makanan. Kenapa? Kerana itu membebankan kepada tuan rumah tersebut. Tetapi ada dalam keadaan-keadaan tertentu tidak ada elemen yang bercanggah dengan syarak. Ini yang disebutkan dalam fatwa mufti kerajaan Johor yang dahulu. Soalan, apa hukum memperbuat kenduri jamuan makanlah 3 hari, 7 hari, 14 hari, 40 hari dan 100 hari di rumah mayat. Di rumah mayat di sini bukan macam kita bayangkan sekarang rumah mayat di hospital. Maksud rumah mayat adalah rumah yang berlaku kematian. Jawapan, ini jika itu maknanya dia bukan satu hukum. Dia bergantung kepada bagaimana ianya dilakukan. Maknanya jika begini, begini hukumnya. Jika lain, maka lain hukumnya.
jika dijadikan sebagai sedekah bagi orang-orang mati. Jadi yang dikatakan sebagai kenduri itu sebenarnya adalah sedekah yang disedekahkan bagi pihak si mati. Itu yang pertama, itu dari segi makanannya. Dan hadiah tahlil, maksudnya dihadiahkan pahala. Sebab itu kita kata ada dua elemen ya. Pertama, elemen menjamu makan, dan yang kedua, elemen menghadiahkan pahala. Dan menghadiahkan pahala itu kita telah sebutkan tentang khilaf yang berlaku di kalangan para alim ulama. 3 mazhab mengatakan sampai pahala bacaan-bacaan Al-Quran dan sebagainya sekiranya dihadiahkan kepada si mati. Ada riwayat daripada imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mengatakan tidak sampai. Bukan haram kita baca Quran bagi pihak si mati, riwayat mengatakan tidak sampai. Diterangkan oleh ulama mazhab Syafi'i, Al-Imam Abu Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala, yang dimaksudkan tidak sampai ialah sekiranya tidak diniatkan ya. Maknanya kalau diniatkan sampai. Yang kedua, kalau tidak didoakan, kalau didoakan sampai. Dan yang ketiga, sekiranya tidak dibaca di sisi mayat. Adapun membaca Al-Quran di sisi mayat dalam mazhab Syafi'i itu hukumnya sunat kerana memberi manfaat keringanan kepada si mati. Bahkan adalah kitab Al-Um, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan kalau dikhatamkan satu Al-Quran dibaca di sisi mayat, itu adalah satu perkara yang baik ya. Kenapa? Kerana tasbih ya, seumpama pelepah tamar dalam hadis Nabi SAW memberi keringanan, azab menjadi sebab keringanan azab, maka tentulah ayat-ayat Al-Quran lebih aula, dan tentulah yang dibaca oleh anak Adam, walaqad karramna bani Adam, itu lebih aula menjadi satu keringanan kepada si mati. Jadi dua elemen di sini ya. Pertama, makanan itu hendaklah sebagai sedekah bagi orang mati ya. Kerana sedekah bagi orang mati tidak ada khilaf, sepakat para alim ulama itu sampai pahala kepada si mati. Ya, ada sedikit sebanyak perbincangan pil waqal itu kalau bacaan. Tapi kalau sedekah itu sepakat para alim ulama mengatakan sampai bagi si mati. Jadi pahala itu bagi si mati. Maka kalau demikianlah keadaannya, maka hukumnya adalah harus dibenarkan. Dan jika berhimpun mengikut sebagaimana yang diperbuat oleh zaman sekarang, tidak ada diperbuat oleh orang-orang Islam zaman dahulu. Itu namanya bid'ah tadi tu. Bid'ah itu daripada sudut dunianya adalah perkara baharu. Ulama telah berkata pada memperbuat makanan kerana orang-orang yang melawat, iaitu bid'ah yang tidak mustahab. Itu kan ada beza. Bila bagi sedekah bagi pihak si mati, oleh kerana sepakat para alim ulama sedekah bagi pihak si mati itu sampai, maka itu dibenarkan. Tetapi kalau membuat makanan itu semata-mata untuk orang yang datang berziarah, itu adalah bid'ah yang tidak sepatutnya. Ibn Hajar berkata iaitu bid'ah yang makruh ya, seeloknya jangan dibuat, tetapi tidaklah sampai haram. Adapun tahlil yang dilakukan pada hari ini bukan bagi orang yang melawat kerana dia hadiahkan tahlil dan doa kepada orang mati, maka yang zahir adalah tidak mengapa. Jadi sekarang ni makanan itu bukan orang yang datang ziarah orang mati ya, tetapi orang itu diminta supaya bertahlil ya, dan menghadiahkan pahala tahlil. Maka ini termasuk dalam bab ahsinu ila man ahsana ilaika. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik kepada kamu. Maka ada perubahan ya. Tadi kalau semata-mata orang tu datang lalu kita sediakan makanan, itu adalah bid'ah yang ghairu mustahab ataupun makruh. Oleh sebab itu telah memfatwakan setengah dari ulama, mana sebahagian ulama seperti yang tersebut dalam kitab At-Tuhfah, iaitu sah wasiat dengan memberi makan orang yang melawat kerana orang mati dan diluluskan wasiat itu daripada 1/3 harta si mati. Kenapa disebutkan poin ini? Kerana kalau wasiat pada perkara yang haram tidak boleh dilaksanakan. Kalau orang tu buat maksiat, suruh belanjakan harta dia itu pada perkara yang haram, bina tempat-tempat maksiat misalnya, contoh ya, maka itu tidak boleh dilaksanakan. Jadi apabila disebutkan boleh dilaksanakan, berarti perkara itu tidak haram. Tapi hanya 1/3 lah sebagaimana wasiat yang lain.
dan ia telah menyalin daripada imam-imam. Menurut bagaimana yang tersebut itu, maka jika mengadakan makanan bukan kerana orang yang melawat, tetapi bagi orang-orang yang bertahlil dan berdoa, tidak mengapa menurut atas yang zahir. Dan ini terlebih aula hukumnya adalah sah. Ya. Jadi diperbezakan, ya. Bukan hukum tu rigid, ya. Mesti hukumnya begini, tidak. Bahkan kalau misalnya berkumpul itu hanya semata-mata untuk membesarkan urusan kematian, itu makruh. Kalau jamaah makan itu misalnya menggunakan harta waris dan sebahagian waris merupakan anak yatim, maka itu jadi haram. Memang jamaah makan sama jamaah makan, tapi hukumnya berubah. Ada beberapa persoalan, ya. Ada antara kawan-kawan kita yang tak suka kepada kenduri arwah ini secara pukul rata, ya. Tapi kalau yang membahagi-bahagikan, itu memang tidak dinafikan, ya. Dalam kitab-kitab fiqh pun disebutkan bila mana menjadi makruh, bila mana menjadi haram. Tetapi ini mereka secara pukul rata dengan alasan ianya tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu antara apa yang mereka bawakan adalah kata mereka Imam Syafi'i sendiri mengharamkan, ya, tahlil arwah. Ini yang selalu dipopularkan, ya. Imam Syafi'i sendiri yang jadi ikutan masyarakat Islam di Malaysia pun mengharamkan, ya, kenduri arwah ataupun tahlil arwah. Alasan kerana Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengharamkan apa yang dipanggil sebagai maktam, ya. Kerana sebagaimana yang disebutkan, disepakati perkara ini sebagaimana yang diamalkan sekarang belum berlaku lagi di zaman dahulu. Di zaman Imam Syafi'i rahimahullah taala, macam yang kita buat sekarang ini belum berlaku. Tapi ada yang dinamakan maktab, ya, telah berlaku di zaman Imam Syafi'i rahimahullah taala, iaitu perkumpulan di rumah si mati. Dan maktab ini adalah perkumpulan untuk meratapi mayat, ya. Ia boleh menambah kesusahan dan kesedihan keluarga si mati. Sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan perkumpulan itu sendiri sudah haram, sama ada selepas itu berlaku orang meratap ataupun tidak berlaku, maka dilarang, ya. Kerana ia adalah wasilah kepada perkara yang haram. Apa yang haram? Meratap. Dipanggil dalam bahasa Arab an-niyahah. Kerana meratap ini ada elemen tidak redha dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun menangis kerana sedih itu dibenarkan. Biasalah manusia, orang yang dia sayang meninggal dunia, dia rasa sedih. Dan naturally bila sedih itu manusia ni mengalirkan air mata. Jadi sekadar dia menangis mengalirkan air mata itu tidak niyahah. Niyahah ini biasanya akan melibatkan kata-kata yang menunjukkan kepada tidak redha. Ya, misalnya, kenapa engkau ambil anak aku misalnya. Ataupun kalau budaya orang Arab, dia ambil pasir tabur atas kepala atau dia koyakkan baju. Ya, itu namanya niyahah. Itu hukumnya haram. Maka berkumpul atas jalan perkara yang membawa kepada yang haram, maka lil wasaili hukmul maqasid. Bagi wasilah itu hukum tujuannya, tujuannya haram, maka wasilah itu juga adalah haram. Adapun majlis tahlil bukan maktam, ya, sebagaimana yang kita lakukan sekarang, ia hanya berkumpul untuk berzikir dan menghadiahkan pahala kepada si mati, yang mana menurut jumhur ulama pahala itu sampai, ya. Paling-paling kita kata masalah khilafiyah. Masalah yang ada khilaf, baca Quran bagi si mati sampai ke tak sampai, sebahagian kata sampai, sebahagian kata tak sampai. Tak sampai bukan berarti haram. Tak sampai berarti bila dibaca, yang membaca dapat pahala, yang dihadiahkan pahala tidak dapat. Jadi itu yang kita nak faham, ya, supaya tidak berlaku kekeliruan dan juga perbalahan. Orang yang berada dalam majlis tahlil melakukan sesuatu yang suruhan yang murni, iaitu berzikir, membaca Al-Quran dan berdoa. Jadi kalau kita ambil kira khilaf tadi pun, persoalannya sama ada mereka baca Quran dapat pahala pada diri sendiri, ataupun mereka baca Quran dapat juga pahala kepada orang yang telah meninggal dunia. Itu saja isu dia. Adapun baca Quran, berzikir, berdoa, itu memang dituntut. Kemudian majlis tahlil secara realitinya bukan untuk menambahkan kesedihan, bahkan meredakan kesedihan keluarga yang ditimpa musibah kematian, ya. Ini realiti lah. Kalau maktam yang berlaku di zaman Imam Syafi'i rahimahullah taala itu perkumpulan yang membawa kepada meratap, menambahkan kerusingan, ya, menambahkan kesedihan, maka fatwa itu sesuai dengan waqi'.
Dan fatwa itu sesuai dengan realiti. Sebab itu disebutkan al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Berhukum atas satu perkara cabang daripada memahami perkara tersebut. Jadi maktam di zaman Imam Syafi'i telah difahami sebagai sesuatu yang ada kaitan dengan ratapan, maka dilarang. Adapun yang berlaku di tempat kita, biasanya keluarga si mati akan rasa lebih lega, lebih tenang kerana ramai jiran tetangga datang ziarah, bagi kata-kata semangat, bagi kata-kata supaya sabar dan sebagainya, dan sama-sama berzikir, berdoa, mendoakan kebaikan buat si mati. Jadi instead of ianya menambahkan kesedihan, bahkan ia meredakan kesedihan keluarga yang ditimpa musibah dengan ramainya orang yang hadir ke majlis, di samping sama-sama mendoakan kesejahteraan buat si mati dan keluarga yang ditinggalkan. Harus, bukan wajib. Kok ada orang dia kata susah, saya tak nak buat. Jadi kan tak ada masalah. Bukan wajib melakukan kunduri arwah atau tahlil arwah ini. Ulama hanya mengatakan dalam keadaan seperti ini boleh. Tapi kalau dalam keadaan yang sebagaimana yang disebutkan sebelum ini, itu menjadi makruh. Bahkan dalam keadaan tertentu boleh menjadi haram. Ataupun sebahagian orang di zaman sekarang, dia tidak lagi menjemput orang datang ke rumah dia untuk bertahlil, tapi dia buat permintaan kepada jemaah masjid atau surau, minta tahlil untuk suami dia meninggal atau untuk ayah yang meninggal, pun boleh. Sama ada dia nak sedekah makanan, itu sepakat, pahalanya jadi bagi semati, atau tidak mahu bersedekah juga terpulang. Sebaliknya kadang-kadang tuan rumah akan bertambah sedih jika orang tidak hadir ke majlis dia. Katakanlah dia buat majlis untuk sedekah makanan kepada orang ramai, tiba-tiba tak ada orang datang. Atau dia sediakan makanan untuk 50 orang, yang datang 5 orang. So ini sebenarnya lebih menyedihkan kepada tuan rumah tersebut. Jadi kita kena fahamlah yang mana ulama kata makruh dalam keadaan macam mana, yang ulama kata haram dalam keadaan macam mana, yang ulama kata boleh dalam keadaan macam mana, supaya tidak berlaku kekeliruan. Baik, seterusnya kita cuba faham poin yang lain, iaitu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Um mengatakan sunat agar membuat makanan untuk keluarga si mati. Ini sebenarnya tidak jadi pertikaian dan dalilnya jelas, yang mana Nabi SAW sendiri pernah menyarankan para sahabat membuat makanan kepada keluarga sepupu baginda Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dikenali sebagai Ja'far At-Tayyar, yang mati syahid dalam peperangan Mu'tah. Nabi SAW menyarankan ij'alu li'ali Ja'farin ta'ama, sediakanlah makanan buat keluarga Ja'far, yakni keluarga si mati. Ini memang tidak dipertikaikan, sunat. Kenapa sunat? Kerana ia meringankan beban keluarga si mati. Ia meringankan beban keluarga si mati. Kerana biasanya orang yang kematian ahli keluarga, dia sibuk, satu, uruskan jenazah. Yang kedua, kalaupun tak sibuk, dia sedih. Untuk masak apa semua tu sedih. Jadi orang tolong masak, dia makan, itu menyenangkan. Tetapi ini saya terangkan dalam dialog 2016, dialog tentang isu bid'ah dengan Dr. Rozaimi. Saya terangkan bahawa bahkan ulama Arab Saudi sendiri melihat bahawa memberi makan pada keluarga semati ini adalah hukum yang ada illah, mu'allal. Hukum ni ada yang dikenal pasti apa asas dia, dan ada yang tidak dikenal pasti. Yang tidak dikenal pasti ni biasanya dipanggil ta'abbudi. Kenapa sembahyang zuhur 4 rakaat? Tak tahu lah, wallah alam. Allah tetapkan macam itu. Kenapa kalau kentut kena ambil wudu? Yang kentut dah punggung, ambil wudu basuh muka. Ada juga orang pandai-pandai dia kata sebab bila kentut yang madu tu muka. Tapi bukan muka dia basuh, tangan basuh, sapu kepala. Itu ghairul mu'allal, kita tak tahu. Tayamum ganti wudu, tapi muka dan tangan saja. Kalau betul ganti, kenapa tak sapu debu ke kepala, kaki? Ini namanya ta'abbudi, tidak mu'allal, tidak tahu illah. Tapi kebanyakan hukum mu'allal, diketahui apakah illah, dan illah inilah tempat perpusingan hukum. Ada illah, ada hukum. Hilang illah, hilang hukum. Misalnya air anggur, hukumnya halal diminum. Bila diperang menjadi arak, hukumnya haram. Apa illah dia? Memabukkan. Kemudian diproses menjadi cuka, jadi halal balik. Cuka anggur, kerana cuka tidak memabukkan.
Bawang mentah hukumnya makruh dimakan. Kenapa? Kerana bau dia busuk. Kalau diproses sehingga hilang bau dia, hilang hukum makruh. Kerana makruh itu kerana bau. Jadi disebutkan sekiranya sudah terlampau ramai orang yang membawa makanan kepada keluarga si mati, sekira-kira menyusahkan. Maknanya dia pun dah tak tahu nak letak mana. Semua orang datang bawa makanan. Maka ketika itu yang tahu bahawa makanan sudah berlebihan, hilang hukum sunat tadi. Kerana asas sunat itu meringankan beban keluarga si mati. Ada dia beritahu oleh orang lain, tak payah buat makanan dah, berlebih lah, diorang tak tahu dah nak letak di mana. Ketika itu hilang hukum. Tapi orang marah lah. Dia kata, ustaz aku ni permain-mainkan sunnah. Nabi kata sunat hantar makanan kat keluarga si mati. Ustaz aku pula kata menyusahkan. Bukan. Ini saya ambil daripada perbahasan para ahli ulama tentang illah, apa asas hukum. Jadi selagi mana ianya meringankan, menyenangkan keluarga si mati, hukumnya sunat. Tapi kalau sudah sebaliknya, maka hilanglah hukum sunat tadi. Dan dalam masyarakat kita kadang-kadang yang dinamakan kunduli arwah ni memang jiran yang bawa. Jiran bawa beras, bawa gula, bawa itu ini potong, tolong masak sama-sama. Maka kalau macam itu keadaannya memang masih termasuk dalam membuat makanan untuk keluarga si mati. Walaupun hukumnya sunat untuk orang ramai membuat makanan kepada keluarga si mati, tapi tidak ada talazum, maknanya tidak semestinya automatik keluarga si mati haram pula memberi makanan kepada orang ramai. Ya. Boleh jadi haram, misalnya tadi dengan mengambil duit anak yatim lalu dijamu orang makan. Oleh kerana mengambil duit anak yatim itu haram, maka penggunaannya juga menjadi haram. Tapi kalau misalnya keluarga si mati dengan sukarela, bukan kerana dipaksa oleh orang, dan tanpa menggunakan wang yang haram, mereka secara sukarela, misalnya orang yang ada kesenangan, dia kontak caterer misalnya, saya nak tempah makanan sekian, nak sedekah pada orang ramai, maka itu dibolehkan, bahkan hukumnya kekal lah, hukum menjamu makan adalah sunat. Begitu juga bukanlah berarti orang yang hadir haram untuk makan makanan yang disediakan oleh keluarga si mati. Menyediakan makan kepada tetamu ini adalah termasuk dalam sedekah daripada keluarga si mati. Ini boleh cek fatwa Arab Saudi sendiri ya. Membolehkan kalau tetamu datang untuk kita itu menjamu makan atas dasar ikramud dhaif, ikramud duyuf. Kadang-kadang kan berlaku kematian, ada keluarga, kalau contohlah kita kat Malaysia ni yang meninggal di Wangsa Maju, ada keluarga datang daripada Kedah, keluarga datang daripada Johor. Jadi mereka itu jadi tetamu kepada kita. Masih kita itu disunatkan untuk menjamu mereka makan sebagaimana sunat kita menjamu tetamu dalam keadaan biasa untuk makan. Tetapi sama juga kalau misal kata keluarga itu dalam keadaan tidak ada kesempatan, maka lebih baik orang lain yang menyediakan makanan buat mereka. Rasulullah SAW sendiri setelah mengkebumikan jenazah pernah dijemput makan oleh keluarga si mati dan baginda serta para sahabat memakannya. Ini boleh cek dalam perbincangan kita yang lalu. Bukanlah Nabi SAW makan sampai habis, tidak. Nabi SAW baru nak makan, tapi dapat perkhabaran daripada Jibril alaihissalam bahawa makanan itu diambil bukan dengan izin tuannya. Jadi Nabi SAW tak makan tu bukan kerana ianya jamuan selepas kematian, bukan. Memang Nabi SAW nak makan dah, tapi dapat wahyu mengatakan makanan itu diambil bukan dengan izin tuan dia. Sebab masa nak cari kambing tu, tempat jual kambing tak ada. Akhirnya dapat tahu jiran ada beli kambing, minta untuk beli dengan jiran tak ada. Isteri jiran pandai-pandai kata tak apalah, ambil. Padahal kambing tu milik suami dia. Jadi tak sah lah. Jual beli itu tak sah. Jadi Nabi SAW tak jadi makan atas sebab itu ya, bukan atas sebab ianya jamuan yang dibuat selepas dari kematian. Baik, elemen yang kedua tentang tahlil atau kunduli arwah ni adalah elemen bacaan. Tadi elemen makanan, iaitu bacaan Quran, tahlil dan sedekah kepada orang mati. Soalan, apakah doa, bacaan Quran, tahlil dan sedekah itu pahalanya akan sampai kepada orang mati? Jawapan, semuanya sampai kepada semati berdasarkan dalil-dalil tersebut. Ya. Ini kita tak sebut tentang khilaf tadilah ya. Ini pandangan jumhur ulama.
Iaitu firman Allah Ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang Islam yang datang selepas daripada generasi sebelum mereka berdoa, wahai Tuhan kami, ampunkanlah bagi kami dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di kalangan orang-orang yang beriman. Berarti dalam Quran sendiri menunjukkan bahawa doa buat orang meninggal dunia ini dianjurkan. Jadi kalau doa untuk si mati tak ada manfaat, seolah-olah dianjurkan perkara yang sia-sia. Bahkan dalam salat jenazah juga kita mendoakan si mati. Kalau memang doa untuk orang mati tak ada manfaat, kenapa kita dianjurkan berdoa untuk si mati dalam salat jenazah? Takkan syariat anjurkan kita buat benda yang sia-sia. Itu yang diceritakan tu. Tapi cerita betul ke cerita rekaan, Allah alam lah. Katanya imam tu doakan, ya Allah ampunkanlah dosa dia, masuk ke dalam syurga. Jadi anaknya marah. Anaknya kata tak payah doa lah, mana sampai, kata dia. Jadi imam ni jenis rebel juga. Dia kata, ya Allah, kata aku, kau azabkanlah bapa dia ni, masukkanlah di dalam neraka. Marah pula dia. Jadi kata imam, apa yang kamu nak marah? Doa bukan sampai pun. Jadi doa yang baik-baik dia marah, doa yang buruk-buruk marah juga. Tapi katanya doa tak sampai. Tapi ikut dalam ayat Quran, memang orang Islam tu dianjurkan mendoakan orang Islam yang telah meninggal dunia. Dalam hadis, Nabi SAW pernah mengajarkan doa yang perlu dibaca untuk mayat. Daripada Abu Malik sesungguhnya dia berkata, salat Nabi SAW ala janazatin yaqulu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Ini argumen yang kita sebutkan tadi. Kalaulah doa kepada semati tidak memberi manfaat atau tidak sampai, kenapakah kita dianjurkan mendoakan untuk orang yang telah meninggal dunia, khususnya dalam salat jenazah? Hadis daripada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, kana Nabi SAW idza fara min dafnil mayyit wa qafa alaihi wa qala istaghfiru li akhikum wa salu lahu tasbita fa innahu al-ana yus'alu. Nabi SAW apabila baginda selesai daripada mengebumikan jenazah, baginda akan berdiri sejenak di sisi kuburan, lalu baginda berkata kepada para sahabat, mohonlah ampun buat saudara kamu dan mohonlah buatnya itu tasbih, yakni ketetapan, fa innahul an yus'alu, kerana dia sekarang ni sedang disoal. Keterangan, jika istighfar dan doa tidak dapat memberi manfaat kepada si mati, nescaya Rasulullah SAW tidak akan menyuruh para sahabat untuk berbuat demikian. Tentang sedekah, kenapa pada ulama tidak ada khilaf? Kerana dalilnya jelas. Sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat yanfa'uha in tasaddaqtu anha, qala sallallahu alaihi wasallam na'am. Seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya telah meninggal dunia, adakah memberi manfaat kepada dia sekiranya saya bersedekah bagi pihaknya? Lalu Nabi SAW menjawab, na'am, ya. Jadi sebab itu para ulama tidak khilaf kalau tentang sedekah. Persoalan dan jawapan. Bagi orang yang mengatakan tak sampai pahala, dia menggunakan dalil wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya tidak ada bagi seseorang manusia itu kecuali apa yang dia usahakan. Jadi tak sampailah pahala. Sebab yang baca Quran orang lain, yang tahlil orang lain, dan selawat orang lain. Quran kata tidaklah seorang itu dapat melainkan apa yang diusahakan. Ini bukan usaha dia. Itu hujah mereka. Dijawab, dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahawa ayat tersebut diturunkan ketika Walid ibn Mughirah masuk Islam, diejek oleh orang musyrik, dan musyrik tadi berkata, kalau engkau kembali kepada agama kami dan memberi wang kepada kami, kami akan menanggung siksaanmu di hari akhirat. Jadi itu sebab nuzulnya. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa seseorang itu tidak boleh menanggung dosa orang lain, dan seseorang itu akan mendapat balasan atas apa yang telah dia kerjakan. Ia bukanlah bererti menghilangkan pekerjaan orang lain untuk dia, seperti doa kepada orang mati dan sebagainya memberi manfaat. Dan mengikut Sayyidina Allah bin Abbas, ayat tersebut hukumnya telah dimansuhkan dengan ayat surah At-Tur yang mafhumnya orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan anak cucu mereka dengan mereka. Maka Allah Ta'ala memasukkan anak kecil ke syurga kerana kebaikan orang tuanya. Jadi kata Sayyidina bin Abbas, hukum dalam ayat yang sebelumnya itu telah dinasahkan oleh ayat yang selepas itu. Wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.